Tahu mi goreng jantan? Ya. Tahu, ada telur. Jantan lah tu. Kuih kapel. Tu kuih kapel. Tu tak kuih kapel. Ya Ustaz ini Allah. Pecah kuih. Ini Kan jantan. kapel tu. Pecah Bapak kuih. datang. Ikan patin garing. Tu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak biar orang dengar. Riak. Lepas mayang dia berbuat kan. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid sekarang? Memang seperti itu kadang. Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang akan dilakukannya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ngaji Bareng ini dimulai, saya mau minta pendapat kepada para subscriber saya yang sudah subscribe saya atau yang sudah sering menonton video saya. Dari kemarin channel ini selalu mengadakan program Ngaji Bareng ya, satu program ya. Jadi saya itu berpikir gimana kalau saya tambah program lagi ya. Misalnya program nonton bareng. Masya Allah, nonton bareng ini nanti kita bisa nonton konten-konten yang lawa, atau nonton konten pendidikan, atau nonton hal-hal yang bisa membuat pengetahuan kita bertambah atau pengalaman kita bertambah dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi saya berpikir gimana ya kalau saya tambah program nonton bareng aja lagi. Jadi ada dua program nanti, program Ngaji Bareng sekaligus nanti ada juga nonton bareng. Masya Allah, siapa tahu nanti kita bisa terhibur dengan nonton bareng ya, karena kita melihat hal-hal yang lucu, atau kita itu bisa mengetahui dunia pendidikan, baik dunia pendidikan di Malaysia, Singapura, di Indonesia dan sebagainya ya. Masya Allah. Jadi kepada teman-teman yang biasa nonton video saya atau yang sudah subscribe channel ini, saya mau minta pendapatnya, apakah Anda setuju dengan program nonton bareng ini? Kalau setuju silahkan komentar di bawah ini. Masya Allah. Oke, seperti biasa mari kita mulai ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Dan ngaji bareng pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kepada salah satu Ustadz Malaysia lagi yang sangat favorit untuk saya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Masya Allah. Bagi Anda yang mau menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Waktunya kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima banyak diucapkan kepada tuan pengerusi, itu juga yang bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisannya tuan kuasa, hulu balang penggerak masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Syamsul Amri bin Ismail. Oh, Syamsul Amri bin Ismail. Ataupun dimasyhurkan dengan Syamsul Debat. Oh iya, betul. Dilahirkan pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Maknanya hari ini hari lahir saya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dilahirkan di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Dan itulah kot. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan.
Nah, Ustaz itu Samsul ini pantun permulaan lah. ciri khasnya Jadi hari ini lawak ya, silap saya tajuknya dan adalah masjid. pinter Masjid buat kita, tanggungjawab pantun ya. kita. Pantunnya itu Jadi tanggungjawab kita tu adalah bagus biasa. kalau kita faham lah kan, masjid ni bukannya rumah kita dari segi maksudnya macam kita punya tu kita buat macam seolah-olah mempunyakan masjid tu seolah-olah orang lain tak boleh masuk, tak. Tapi kita sama-sama tanggungjawab mengimarahkan, menghidupkan masjid. Contoh, kalau semayang boleh duduk ramai-ramai kat dalam, kenapa dengan ceramah duduk kat luar? Contoh. Masuklah dalam, katalah tengok Samsul depan. Kan? Dalam banyak kosong ni. Elok duduk dalam, duduk luar apa hal? Contohlah. Ni saya cakap untuk orang jemaah masjid lain. Jemaah ni tak, saya faham. Jadi, itu saya kata tadi, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itu kena renung kan. Hari ni kira ramai lah sebab melempah sampai keluar. Kan, Alhamdulillah. Saya seronok sangat. Itu sebab saya tak boleh nak tolak jemputan masjid ni sebab saya difahamkan jemaah subuh dia setiap hari memang seramai ini. Kalau galak tu tak ada lah, tak ada. Jadi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita tengok kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 membawa maksud nur hidayah, petunjuk. Ni orang sebut ni. Ada orang cakap kan, kenapa bila kita tanya kenapa engkau ni tak berubah, kenapa engkau ni tak tutup aurat, kenapa kau tak ni, ayat dia belum sampai seru. Orang Melayu lah, orang Melayu, orang Islam tak cakap macam tu. Orang Melayu rumah cakap belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk lagi, dia kata. Pada orang Melayu ni dia punya faham petunjuk tu, accident terbalik kereta dia hidup lagi, itu petunjuk tu. Dia tak fikir mujur terbalik tu hidup lagi, kau mampu tahu macam mana. Jadi petunjuk ni jangan tunggu accident. Jangan tunggu nak jadi malapetaka tu baru nak kata oh dah sampai seru. Tak. Kena cari. Kadang-kadang tak ada petunjuk walaupun nama dia memang dah hidayah dah. Oh, harus dicari. Nama dia hidayah dah tapi tak dapat petunjuk dah. Bini dia hidayah, laki dia macam tu. Perangai pelacit sampai ketua. Bukannya orang sini, orang tempat lain. Kan? Jadi firman Allah tadi menyatakan nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Datang rumah Allah ni insya-Allah tak ada siapa yang kusut, semua tenang. Tu yang tadi macam nak rabah masa semayang tadi kan, dia semua pandang siapa imam, tengok anak muda ke depan. Sudah, ini panjang ni. Dia kata kan, dah mula kawan tu. Dah macam tiang apa tu lah, tiang pokok tu. Kan, jadi tenang ke tak tenang? Tenang tu kalau sampai beli lalap masa semayang, mana tenang tu. Kan? Tahu tak dalam perbuatan solat tu? Tahu tak? Ibu-ibu tahu tak? Perbuatan solat tu. Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Ketika sujud. Dalam salat, semua perbuatan kita akid takbir, kan, kata ihram, lepas tu kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita sujud balik, kan. Jadi dalam perbuatan tu mana yang paling tenang sekali? Sujud ya, kalau nggak salah ya sujud. Kalau perasaan saya ketika sujud luar biasa. Ramai yang jawab sujud. Nah, kalau tanam sujud tu ada harapan lalap. Menurut pakar teori patik, dia buat kajian teori patik solat. Rupa-rupanya perbuatan yang paling tenang waktu bila tau? Daripada kita rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah, waktu kita berdiri, sebelum kita turun sujud, itulah sebenarnya perbuatan yang paling tenang jiwa. Allah. Dan benda tu takkan dapat dicapai ketenangan oleh orang yang bila dia bersemayang tu mencelinap punya. Atau mencelinap. Orang disuruh cakap mencelinap ni. Budak-budak KL sebut berdesup lah. Macam tu. Ataupun yang paling laju dalam Negeri Sembilan ni dia sebut menculin. Itu laju betul lah tu. Orang faham sebab apa kalau berdesup tu? Orang faham sebab apa?
Mencuat. Oh, mencuat. Macam tu. Mencuat baju ni. Macam tu kan. Sama Allah SWT. Allah Akbar. Itu tak dapat. Ya. Jadi, kalau datang tu, insyaAllah. Syarat utama pengimarahan masjid. Orang nak imarahkan masjid, mestilah orang terlibat, mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram dengan memberi khidmat, memberi minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran saja. Bila orang datang nak buat haji, dia bagi makan, dia bagi itu, dia tolong kat barang, dia tolong buat itu. Dia ingat itu dia dah buat kerja besar dah. Kan? Tapi itu hanya luaran sahaja, dan mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid dibina untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Salahnya mereka syirik. Kan? Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum pada orang-orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi rumah ni rumah Allah, kita sama-sama hidupkan. Datang ramai-ramai. Kan? Dan Nabi pernah pesan, siapa yang rasa hidup akhir-akhir ni macam parit dan susah betul hidup. Ada tak rasa macam tu? Akhir-akhir ni ada tak macam tu? Ada je masalah. Pernah tak macam tu? Ada tak rasa macam tu? Kalau ada rasa macam tu, Nabi dah bagi dah solusi dia. Nabi kata, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalannya. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga jangan tinggal sedekah subuh. Sedekah pagi. Cuba buat tu seminggu, dalam seminggu ni cuba jangan tinggal. Cuba tengok ada tak perubahan. Kena yakin lah. Ini tak yakin. Kita nak senang tapi modal tak nak keluar. Ya, luar biasa ya. Sedekah pun tak nak. Kodamut, tahu tak kodamut? Dia bukan kodakut, kodamut. Kodamut dan kodakut campur komut. Dia jadi kodamut tu. So sebab tabung, perasan tak? Tabung masjid kalau yang bergerak tu, dia ada tayar. Saja ada tabung minyak kat tayar. Dia bunyi-bunyi, sampai dah tayar tu. Dah sampai dah tabung. Tapi kita tak nak, kena buat lalap. Kenapa? So, tahu tak sampai berhenti ke dah. Terus sambung tolak. Solat kan? Orang yang datang masjid ada harapan dia akan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dia nampak paling tidak, semua orang semayang, takkan aku tak semayang. Paling tidak dia akan semayang. Tapi rupanya Nabi dah pesan. Saya sendiri sering gitu ya. Itu sebab orang-orang di sini yang datang semayang subuh tenang je. Macam saya ni, relax kan. Saya yakin ni hati saya. Saya yakin lepas ceramah ni, sebab dah solat 2 rakaat sebelum subuh tu, saya yakin lepas ni ada sarapan. Macam tu. Saya yakin lah. Tak tahulah, ya tidak, saya agak-agak macam tu. Kan? Jarang lah tak ada macam tu. Kebiasaannya ada. Tetap rugi tu. Dan ada ke tak? Ada kan? Saya dah cakap nak confirm dengan belakang tu kan. Jadi makna kata imarahkan masjid. Ini kadang-kadang kita dah lah tak datang. Lepas tu kadang-kadang bila datang tu pula kita terfikir. Apa tu? Kadang-kadang terlampau memikirkan orang. Kan kalau aku pergi kan apa pula orang cakap. Dia fikir orang cakap. Aduh, ini mesti orang sindi-sindi aku. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Ya, betul-betul. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Allah. Macam mana pula? Sebab ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Yang mana? Tinggal Jadi pilih. peduli kalau orang ni. Apa pilih yang dia aja gitu Kan? ya. Orang yang dah lama pergi semayang di masjid, janganlah rasa good-good pula. Aku ni dah 2 tahun ni tak pernah tinggal masjid ni. Tak ada yang pecah rekod aku. Contohlah kan, janganlah macam tu. Kan, masuk dalam masjid, contoh kan, kadang-kadang perbuatan sombong tu dia ada 3 jenis. Ujub, riak, takbur. Tapi hari ni tu bukan tajuk dia lah, tu kena tunggu dalam ceramah yang lain lah, maknanya kena panggil lagi ni.
Macam tu lah. Bila dia masuk semayang, contoh dia sampai dekat masjid, dia masuk, tak ada orang. Dalam hati je. Dia tak cakap. Dalam hati je. Tak ada orang lain. Aku paling awal. Dah seminggu dah aku paling awal. Allah. Asyik juga aku ni. Ujung. Gampang sekali syaitan menipu. Dalam diri sendiri rasa bagus. Rasa kita hebat. Ya Allah. Dah berapa hari tu turut dah aku paling awal ni. Oh, hebat aku. Dalam hati. Tak cakap orang ni. Allah. Terdengar bunyi sliding door tu. Ada orang masuk. Jen. Berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak biar orang dengar. Riak. Lepas mayang dia berbuat dengan kawan. Perasan tak siapa yang paling awal datang masjid sekarang? Memang seperti itu kadang. Kau siapa lagi? Semakin tak sangka kan? Tu tak kebun nama. Dalam satu hari tu, satu masa tu, tiga-tiga dia boleh ada. Bayangkan. Pagi tu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pula suara aku dalam hati. Wah, habis tu. Jangan main-main. Tu macam penyanyi-penyanyi lah. Ingat tak dulu? Zaman kegemilangan penyanyi-penyanyi dulu lah. Tak payah sebut nama lah. Dia punya tarik tu sampai ke bukit, ke Gunung Kinabalu dia pun suara. Punya pitch dia tu tinggi lah. Kalau tarik tu, memang tak teringat tu. Dahsyat betul suara dia lah. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa. Nak tunjukkan apa? Allah kalau nak tarik sampai masanya habis juga. Kan? Rumah besar, nak belagak apa? Sampai masa ada ramai lagi rumah lagi besar. Kereta baru, cantik kereta, tiba-tiba ada lagi baru lagi. Contoh kan? Contoh. Cantiknya motosikal kau. Paling lama 2 hari, lepas tu tak beli dah motor. Dah biasa tengok lah. Nampak tak? Jadi tak ada benda nak kita sombong. Bila orang datang ke rumah Allah ni, kan kita sini ni pula, kau faham datang. Rumah ni rumah Allah, bukan rumah kita, tapi kita makmurkan. Tapi kalau nampak orang datang, bagi galakan. Sonok tengok kau datang masjid. Sonok tengok. Lain kali datang bagi tau. Pesan macam tu. Ajak dia sama-sama. Biar dia rasa selesa. Ni kau faham tiba-tiba datang. Oh, kawan tu baru nak datang. Kena tanya lah soalannya tu. Kau faham tiba-tiba datang. Saja kita tengok, balik dia. Dia biasanya kalau orang dah tak pernah datang, jarang-jarang datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa? Nak kedui. Biasanya kadang tiba-tiba datang nak kedui. Dia pandai pula tu. Dia mula datang 3 hari sebelum, 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum. Kadang seminggu sebelum pun ada. Dia mula di semayang lakar. Hari kedua dia datang, dia naik depan sikit. Hari kedua depan, lepas tu belakang imam duduk je. Habis kedua tak datang. Tak ada. Memang ada orang tu. Yang paling best tu dia tanya, imam ni imam. Yang ditanya imam, masalahnya dia tanya imam. Imam pandang dia kacik basah yang pandang. Ni lah imam. Minta maaf lah imam. Tak perasan. Kau besok semayang mana? Semayang sini. Pula kau tak perasan imam lah. Dah imam pandang depan. Tak salah imam tak pandang depan. Ya, gila kan tu kan. Jadi jangan kita sini-sini orang. Jadi mana kata, kadang-kadang bila dah jadi macam tu, kadang-kadang bila orang, kau ni datang tiba-tiba ni mesti nak kenduri. Oh, kena setepek kau tu. Kau datang mesti nak kenduri kan? Tak adalah, saja datang semayang. Besok tu tak datang. Yang paling sedih tu, dia boleh import pula daripada masjid lain datang ke rumah dia kenduri. Kan? Kita pun bercakap lah, apalah karya sendiri ada, pergi panggil karya lain. Rupa-rupanya ada mulut dekat karya ni yang dah sound dia gitu. Tu dia. Kan? Jadi kena elok. Kan? Jadi hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jadi imarah masjid itu bukan hanya
setakat mentadbirnya sahaja, tapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan menjelaskan syiar Islam. Alhamdulillah, masjid ni agak lama juga lah kan. Lama lah. Alhamdulillah, dah ditambah baik. Dah dicat. Kapet pun tebal. Kalau sujud tu bonang muka. Kan? Aircon pun full. Punya dahsyat. Kipas semua berputar. Aircon semua on. Maknanya kono bayar. Tahu, semua ada kos. Bukan kaleng-kaleng aircon ni. Apa ni? Action. Nampak? Action. Connection. Action. Nampak tak? Yang terbaik dah ni. Apa lagi alasan tak nak datang masjid? Apa lagi alasan tak datang masjid? Semua dah siap dah. Tabung pun dah standby dah. Pak, melekap kat dinding. Tabung majlis ilmu. Masuk. Sebab semua nak kena bayar. Kadang-kadang jamuan ni penceramah. Ya. Ini tabung masuk singgit. Nak panggil penceramah yang top-top. Betul tak kan? Kan? Asyik-asyik panggil ni. Panggil lah yang mahal sikit. Yang hebat-hebat sikit dia kata. Saya baik sama sedebat tak mahal sangat. Kan? Sebab okey, ada kosong datang lah. Kan? Yang sebenarnya terlepas pandang. Birthday pun ceramah tu dah. Marah bini aku. Tapi itu dia. Dimarahkan masjid. Kalau kita tengok macam mana Nabi sebut apa? Pada hari akhirat nanti ada 7 golongan akan mendapat naungan daripada Allah yang tak ada naungan selainnya. Apakah 7 golongan itu? 7 golongan itu, golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak sahlah cakap. Tak semestinya Perdana Menteri saja. Yang Tuan Agung, Ketua Kampung, Ketua Lorong, Tok Empek, Tok Adat, semua kena tanya. Pegang jawatan memang kono lah. Adil ke tak adil? Termasuklah CEO rumah tangga. Suami, isteri, semua kena tanya. Itu sebab jangan minta-minta jadi pemimpin. Bergaduh, bercakap jadi pemimpin. Sudah bila dah jadi pemimpin, terlupa. Tanggungjawab tu yang besar. Ya, kena tanggung dan kena jawab. Pemimpin memang besar sekali ya. Lagi banyak kedudukannya, lagi banyak kena tanya. Lagi banyak hartanya pun lagi banyak kena tanya. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah. Paling lambat sekali masuk syurga sebab kedudukan dia, keuangan dia yang sangat kaya menyebabkan dia lambat masuk syurga. Kita tak usah risau. Duit tak ada, jangan risau. Nabi risau, duit ada. Nabi risau. Satu ketika tu lepas solat asar tu Nabi berlari dia balik ke rumah. Kenapa? Sebab dia ingat ada 7 ketul emas dekat rumah dia. Nabi suruh cepat-cepat bagikan kat orang. Allah. Sedekahkan kat orang copet. Apa kau simpan-simpan lagi bagi. Sulit. Kita pula risau tak ada. Sekarang ya Allah. Macam tu. Pemimpin yang adil pertama. Yang kedua, anak muda yang menyibukkan diri dia, yang sibuk beribadah kepada Allah. Itu termasuk kan tengok ramai anak-anak muda. Cuba tengok pada tarawih dan kebaikan ya. Malam pertama ramai beliau. Masuk malam yang ke-10 dah tinggal beliau. Beliau dah tak ada, beliau yang jenis sujud tu lutut itu berbunyi. Allahu Akbar, tap berat Allah, yang seorang tu pula sakit betul lutut dia. Kan? Jadi imarah kan, ni anak-anak muda kena selalu datang masjid. Kita jangan ni kau apa ni bising-bising ni, pergi balik sampai tua budak tu. Bila waktu semayang tak ada datang dah. Jangan takut kena halau balik, langsung tak datang budak. Macam ayah tengah semayang, anak tu panjat ayah. Mak tapi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu. Waktu semayang kan main jauh. Puncanya apa? Mak je lah. Lain lah kalau ayah tu tengah semayang, mak dia panjat. Itu lain. Tu patut dihalau kan. Tak faham bahasa mak tu. Kan? Jadi budak-budak tu tegur, betulkan dia. Macam malam tadi saya semayang ceramah di Masjid Koi. Saya sebut
Snap gambar dengan saya boleh, tapi semua kena salat isyak dulu. Alhamdulillah, umur semain isyak. Ada pula orang tua yang relax, tak semain, ada pening pula kepala saya. Kan? Ada juga tu. Budak-budak tu faham dah. Nampak? Anak muda yang menyibukkan diri beribadah pada Allah. Datang masjid. Semoga banyak Adik-adik selalu datang masjid. yang Faham? seperti ini ya, baik di Indonesia ataupun di Okay. Malaysia. Baik dah bu. Amin. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Inilah orang yang datang hari ini. Hatinya terpaut pada masjid. Selalu ingat masjid. Kalau pergi Melaka, pergi Terengganu, pergi Perak, pergi Negeri Sembilan, pergi Rumah Anak Putrajaya, pergi ke Kuala Pilah, pergi ke Negeri Kahwin, tetap tanya, masjid mana masjid? Ya, ya. Tetap nak semayang kat masjid. Dan nak ada semayang kat rumah, Walaupun ada ya, masjid jauh tak pada sini. hanya Hatinya terpaut pada masjid. terus ya Allah. Cuba buat. Haji Azmil Mustafa, arwah Haji Azmil Mustafa. Kenal tak Azmil Mustafa? Ali Setan lah kenal. Oh, Ali Setan kenal. Azmil Mustafa tak kenal. Tu Azmil Mustafa masa dia ceramah di Terengganu tu. Penceramah malam ini datang ramai-ramai. Ali Setan ramai datang. Tu yang Azmil Mustafa kata nak buat macam mana? Panggil ustaz orang tak datang. Panggil setan ramai datang. Dia katanya tu masa dia arwah kan. Dia berjaya buat tau beberapa kali 40 waktu berturut-turut sembahyang di masjid. Allah. Cuba buat. Saya sendiri pun sikit-sikit nama tak dapat. Setengah orang tak dapat. Mesti ada tertinggal. Ada je halangannya, tak apa. Cuba buat. Cuba lah buat sekali. Semua hidup at least cuba capai. Besar pahalanya kan. Buat. Hati terpaut pada masjid. Dia rasa lain kalau nak sembahyang kat rumah. Dia nak paling tidak dia akan jaga sembahyang berjamaah. Tapi kalau boleh dia nak sembahyang kat masjid juga. Terpaut hatinya di rumah Allah. Orang dia dapat naungan arasy Allah. Dia tak naungan selainnya akhirat besok. Keempat, orang yang berkasih sayang. Suami, isteri, kawan-kawan, sahabat. Berkasih sayang, bertemu kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya. Tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Tantangannya besar ya. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Oh, habis tu yang tunjuk-tunjuk tu tak boleh ke Ustaz? Yang tunjuk-tunjuk tu yang dekat dalam media sosial tu yang dia bagi sedekah. Kita kena sangka baik. Orang tu bagi sebab nak jadi contoh pada orang. Itu pun baik juga. Cuma menyembunyikan tu lebih baik. Kita jangan ambil kerja. Jangan ambil alih kerja malaikat ni. Dengan Allah Ta'ala ni. Kita tengok. Ni riak lah ni. Jangan. Kita tak tahu dalam hati orang. Yang suka Contohnya kan. ya. Jangan Kita tengok. dari luarnya. Adanya beberapa ustaz tu dia bagi sumbangan tu pak dia tunjuk. Alhamdulillah berjaya menyumbangkan ini. Ni bagi sumbangan ni. Bagi sumbangan ni kan. Maknanya kadang-kadang kita kena faham. Ada orang dah bagi dana pada dia. Orang kena tahu ke mana duit tu pergi. Tu kadang-kadang macam tu. Jadi sangka baik. Orang yang komplain tu, ni riak ni. Orang yang komplain tu tak pernah riak. Sebab dia tak pernah bagi. Tu pula macam tu kan. Ceritanya. Kan ingat masa PKP yang itu. Kan semua berebut-rebut bagi sumbangan kat masjid. Sumbangan kat rumah anak yatim. Pagi-pagi subuh. Dia masukkan online. Semua online kan. Online banking. Kan. Tap. Masjid. Masjid apa nama? Masjid Quality. Masjid Quality. Bank ni. Bank Islam ni. Bank Islam ke bank? Bank Rakyat. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. 700015 contoh. Huraian. Description. Doakan saya kaya. Oh, tu dia. Amount. RM1. Itu tak tahan. Amount RM1. Itu tak tahan. Hujung mesti RM1. Bola. Janji ada. Ya. Ya, dia cakap. Kan Nabi paling suka walaupun sikit tapi berterusan. Ya, betul. Tak apalah. Siapa tahu yang sedikit itu yang Yalah, lima, upgrade. Kita kena upgrade tau. Sedekah kita. Pikiran, ya. Ini awal bulan RM1, ujung bulan RM1, panjang RM1, ya kan?
Cubalah upgrade, dapat bonus, maaf, RM10. iCitra, RM50 pergi. Tentulah. Ini dapat, tak dapat, sama. Habis main Jumaat, pisang. Habis pisang. Upgrade lah. Kan? Nasi Arab berdengung. Mi goreng jantan. Tahu mi goreng jantan? Tahu? Ada telur. Jantan lah tu. Kuih kapal. Tu kuih kapal. Tu tak kuih kapal. Aja Ustaz ini, ya Allah. Pecah kuih. Ni jangan. Kapal tu. Pecah kuih. Ikan patin garing. Tu ya Allah. Goreng garing tu. Lepas main Jumaat. Bawa orang tu datang. Memanglah kita mula-mula. Nanti Ustaz orang datang semua nak makan. Mula-mula. Tak apa. Kita nak bagi dia datang masjid. Mana? Buah tu tak ada lagi dah buah pisang ni. Mempertahankan kepisangannya daripada dulu. Seedless grape Australia. Anggur barulah masuk dalam khutbah. Kepada jemaah di belakang sana dewasa. Jangan nasyid mengerjakan buah sahaja. Ingat orang belakang. Imam lambik kalau orang tak mengasuh dia anggur tu. Kan? Asing lah untuk AJK. Jadi di masjid umat Islam akan nanti tak habis lagi. Dan juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Inilah 7 golongan. Salah satu golongan yang kita nak cerita ini adalah golongan yang hatinya terpaut pada masjid. Menangis karena dosa. Di masjid umat Islam akan menemukan ketenangan hidup kerana di sana terdapat majlis-majlis yang bermanfaat. Mana ada orang buat joget lambat dalam masjid? Tak ada. Ya. Dalam masjid kita salat. Lepas salat kita zikir. Pedulikanlah orang yang cakap tak ada zikir-zikir lepas mayang ni kan. Pedulikanlah. Payah orang buat benda baik pun kau nak larang. Pergi kubur baca Yasin pun tak boleh. Dia nak baca WhatsApp. Baca khabar. Heran betul orang ni. Orang nak beribadah buat benda baik pun kau nak marah. Sekarang ni golongan ni menyebabkan orang confused. Lepas tu bergaduh. Nak buat tahlil ke tidak? Buat tahlil ke tidak? Dalam tahlil tu zikir. Adanya zikir. Liman kana amdullaha wal yamal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak zikrullah. Zikir itu ingat Allah. Zikirlah. Sampai ke puncak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang baru adalah seorang kita sedekah Fatihah dekat Nabi pun tak boleh. Sebab Nabi tak buat kata. Ayo. Dah kita nak bagi apa lagi kat Nabi, kita nak rasa nak bagi, bagilah. Ya Allah, kau berikanlah ya Allah kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, semoga kau berkatilah hidup kami ni, ya Allah. Kita segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita puji Nabi. Kan? Salah ke tu? Nabi tak buat. Mana ada Nabi puji diri sendiri? Tapi kita puji Nabi, salah ke? Ayah juga. Zikir tak boleh, itu tak boleh. Lepas semayang ni, kalau siapa zikir, siapa yang tahlil, semua dengar kau. Ada ni kat tu. Memanglah yang pergi masjid, yang zikir, doa tu, semua dengar kau tu. Yang duduk kat kedai mamak, tak buat apa-apa tu. Ngangkang, tengok TV tu, semua syukur tu. Payah mana kan? Semua susah. Malam nisfu Syakban, orang baca Yasin. Baca 3 kali, baca sekali. Tak kisahlah, baca lah. Nabi pesan malam nisfu Syakban tu hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita nak baca Yasin boleh, nak mengaji satu Quran pun boleh, tak salah. Yasin tu nak baca 3 kali boleh, 10 kali pun boleh. Ustaz tak terdaya dah 3 kali Ustaz. Sekali boleh? Boleh. Baca. Yang penting Ustaz tak terdaya Ustaz 1 kali tu. Yasin, Sadaqallahul Azim. Boleh. Lepas tu kau berhentilah jadi orang pemalih betul. Cuma yang tak boleh tu jangan diwajibkan. Itu tak boleh. Mesti 3 kali dia kata. Itu tak ada paksaan sebenarnya.
tu kita nak buat, kita nak baca. Sekedar Sebenarnya anjuran yang untuk zikir kalau kita tengok menghidupkan kifayat tahlil, yang suasana kaifiat tahlil tu di malam itu. kan, lepas pada kita kita baca mula, kita lepas Fatihah kita baca 3 kul, Allahu Ahad, kita surah Ikhlas 3 kali, kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah An-Nas, lepas tu baca Fatihah, lepas tu kita baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian kita baca kan, kita baca ayat kursi, kita baca sudah hanya sampai hujung. Ulama Nusantara dulu memang disusun. Dia susun. Nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tak ada paksaan. Boleh baca. Tapi dia susun tu kenapa? Kenapa lepas semayang tu ulama Nusantara juga susun tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Buat 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali, 7 kali, 11 kali, 1 kali. Ulanglah. Lepas tu kita baca Allahu jinna minan nar, Allahu jinna minan nar, Allahu jinna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Lepas tu kita baca Fatihah. Kemudian kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira. Subhanallah wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa la syai'in qadir. Al-Fatihah. Contohlah. Disusun tu nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tapi saja sebab orang Melayu Nusantara ni memang terkenal dengan sifat pemalas. Minta maaf cakap. Kalau tak buat lagi bagus betul. Tapi kalau kita buat tu basah pahala. Cuma tak wajib pun. Nak buat. Nampak tak? Dia tu sebab kalau kita tanya orang Indonesia, dia kata, dia kan ada Jawa, ada Bugis, ada macam-macam. Dia kata Melayu boleh malas sekali kat Indonesia, dia kata. Betul tak kalau kita tanya ustaz tu? Ini bukan cakap orang termasuk yang cakap ni. Kalau tanya ustaz, ustaz, boleh tak bagi amalan yang pendek-pendek? Pendek, minta mana? Minta yang banyak. Ada tak zikir yang senang-senang ustaz? Kan? Jadi disusunkan tu supaya kita ni ada lah yang benar kita nak amalkan. Tak boleh, semua tak boleh. Aduh, payah. Tahlil pun tak boleh. Ada yang tulis tu dekat dalam Facebook tu. Dia kata, kenapa buat tahlil menyusahkan keluarga si mati? Siapa kata wajib? Dah keluarga tu nak buat, biarlah dia buat. Kadang-kadang, ada kan ni nak kena masak. Siapa kata kena masak? Budak kau baru lahir kau dalam dunia ni. Kau tak pernah tengok, kau tanya orang tahlil tu macam mana? Kadang-kadang, saya tak mampu nak buat kat rumah, saya buat kat masjid. Buat masjid buat, tak pernah bayar berapa? Tak ada masjid tanya pun. Malam ni kita buat, minta semua tunggu, kita buat tahlil sikit untuk arwah yang ni baru pergi apa semua, ni hajat daripada keluarga dia, kita buat. Wah, tak ada pun cerita kena bayar. Kadang-kadang family dia letak dalam tabung masjid, letak RM50, letak RM1, letak RM500. Tak ada paksa. Siapa kata mesti? Tahlil mesti macam ni. Kalau 2 orang meninggal, 1000. Ada? Mana ada. Itu yang kadang-kadang orang menyalah tafsirkan tu, putar belit pula lagi. Seakan-akan wajib padahal rendah ya. Ya, alhamdulillah orang sini tak macam tu. Ni orang tempat lain dah ni. Habis semayang kelam kabut dia balik. Kan? Sebab dia kata dekat Mekah, kat Madinah tu, dia kata tak ada pun zikir-zikir lepas semayang. Ada apa? Cuma imam mungkin tak balik. Cuma tak nak jadikan mana tu sebagai wajib. Tapi ramai je orang tunggu zikir lagi, doa lagi, semayang lagi. Boleh, tak ada masalah. Kan saya cakap tadi, bukannya wajib. Ya. Itulah tuan-tuan. Macam mana? Dah ramai orang pandai sekarang ni. Saya ni tak pandai kan. Jadi orang tak pandai. Contoh macam vaksin tu. Bergaduh. Vaksin ni agenda Yahudi lah. Itulah ini. Saya tak pandai. Tapi kalau tak pandai tanya, telefon Izzah Arif. Tanya Dr. Izzah, apa cerita lah tu? Kita dah semak dah tu. Hukum dia harus dan wajib. Harus kenapa? Harus sebab tak ada unsur-unsur yang haram dekat dalam vaksin tu. Oh, okey. Yang kedua? Yang keduanya yang kata wajib tu sebab demi kemaslahatan orang ramai. Ada orang tu ambil vaksin langsung mati ustaz. Ramai macam mana dah sampai ajal dia matilah. Kan? Bukan semua orang, betul tak? Bukan semua orang reaksi badan dia sama. Kan? Alhamdulillah saya ambil.
Saya ambil vaksin, saya 2 vaksin. Saya ambil apa nama tu? Pfizer. Dekat Syaban, Pfizer. 3 Pfizer. Tapi nak pergi Makkah tu, kau nolak lagi, injet lagi. Kan? Payah kan, semua tak boleh. Mana tak ada babi, dia khabar ada babi. Panik pun. Iyalah kan, macam-macam lah kan. Dan tak nak ambil, tak apa lah, tak payahlah ambil. Tapi janganlah hasut orang cakap mana macam ni. Tak nak ambil dah, duduk dan diam. Ada juga orang yang tak ambil itu kena tahu, ada juga kan. Jadi masing-masing lah. Macam boli ni lah, boli pil Panadol. Bukan semua orang minum tu elok demam dia. Ya. Ada orang tolong sampai buntang-buntang 1 kilo Panadol ambil. Tak mau dia kan. Dia jenis orang kampung kuek sikit kan. Kampung Kuala Putih ni orang kuat-kuat. Jadi Panadol ni tak jalan dia kata. Tak mau dia dah. Jadi umat dia ketum. Contoh. Daun ketum. Baru dia jalan ustaz kata kan. Contoh lah. Mana kita tahu kan. Untuk tujuan umat, apalah. Kan. Kan tak usah pasal aku kena soal siasat kan. Samsul debat menghalalkan ketum. Dia kata kan. Iyalah. Dadah semua untuk Panadol. Semua dadah tu. Tapi kalau ambil untuk tujuan perubatan, okeylah, jangan salah guna, dicampur-campur, jadi lepas tu hai menung kan. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, lelaki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada satu hari yang mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Maknanya fungsi ibadah pada masjid tu adalah sangat penting. Jadi kita ni datang masjid beribadah. Dan dalam datang masjid beribadah tentu akan terfikir. Betul tak solat aku ni? Betul tak aku buat ni? Betul ni? Maka kita akan belajar. Majlis ilmu datang. Macam malam tadi saya kata, sebab malam tadi tajuk dia pasal kekeluargaan. Jadi orang lelaki ni kena ingat, dia kata. Salah satu nafkah dia kena bagi dekat isteri dia adalah nafkah batin. Nafkah zahir dan batin. Nafkah batin tu kita kena ingat bukan hanya atas katil saja. Nafkah batin itu termasuk juga mempelajari ilmu agama. Itu juga nafkah batin. Jadi orang lelaki kalau tak boleh nak mengajar isteri dia sebabkan sibuk ceramah dan sebagainya. Contoh. Sibuk ceramah angkat bini orang. Bini sendiri tak terajar. Contoh kan. Jadi jangan halang isteri kita untuk belajar ilmu agama. Ya, betul. Jadi kalau ada kuliah duha kuliah duha muslimat, kan. Isteri tanya, abang, kah ke koi? Kah nak pergi kuliah duha dah muslimat. Boleh ke? Pergilah. Eloklah tu. Macam tu. Suami jangan halang. Kalau tidak besok kita kena tanggungjawab. Sekadar soal juga. Mudahlah bodoh berdengung. Kan? Mengajar tak pandai. Lepas tu halang pula bini jadi pandai. Biar isteri tu belajar. Bayangkan di Kuala Lumpur ada satu pasangan suami isteri. Hantar anak dia umur 6-7 tahun masuk pondok tahfiz. Tahfiz. Setiap minggu balik. Hari Sabtu Ahad mengajar mak dan ayah dia mengaji daripada Alif Bata. Menangis-nangis mak dan ayah dia belajar. Sebab nak belajar malu jahil. Ada satu hamba Allah, pencen pangkat ketua pengarah Putrajaya, balik kampung. Saya tak nak sebut negeri mana, tak nak sebut daerah mana. Dia balik kampung, dia jumpa imam, saya nak belajar solat. Pencen berbelah ribu tak tahu solat. Pergi semayang pun kalau terpaksa, dia kena ikut menteri ke apa, dia semayang, tapi dia buat perbuatan saja, tapi tak tahu nak baca apa. Allah. Dan saya kira mahal semua boleh cari. Dia tanya dia boleh tak nak belajar. Imam kata boleh lah. Imam cakap tak apa, awak pergi je semayang dulu hari Isnin, apa daripada subuh sampai petang tu, Isnin Jumaat tu pergi je. Nanti pada waktu maghrib, antara maghrib dengan isyak tu nanti saya duduk depan saya ajar dekat masjid kata. Dia pun buat. Ada yang cakap tua pun nak belajar. Silap-silap yang dah tua nak belajar ni lagi elok semayang daripada kita yang perasan elok. Ya betul. Sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 syarat yang kena ada. Mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama mesti dengan ilmu.
Tak boleh main ikut-ikut. Kan? Cantik toluk pantainya landai. Lambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Masya Allah. Kena belajar. Betul sekali. Ya? Macam mana kita takbir tu dia? Allah. Oh, pahal pakcik. Dia guru silat. Oh, dia tarik Allah. Haru Allah subhanahu pahal buat ni. Itu bukan takbir. Kan? Macam mana kita takbir? Bismillah, bismillah. Ada. Yang kat kampung-kampung tu ada yang dah tak apa-apa jelas, pakcik-pakcik kan. Sini steady lah. Nampak steady, muda-muda. Walaupun dah berusia tapi nampak tagak lagi. Ada yang Allah Akbar. Mengigil. Similah. Similah panggil. Similah. Mila lagi. Bismillah jadi similah. Bismillah. Sami Allah halimah hamidah. Lima hada midah hada semua ada. Apa ganjat lah lima. Ada aja Ustaz ini Allah. Jadi kena bacaan dia, sebutan dia. Ar-Rahmani Rahim. Habis. Itu sebab kena baca. Kan? Saya pun kena tegur dulu. Masa saya pergi ambil tahu dia. Rupanya bila dah ada tabiat tu. Ghairil maghdu. Tak boleh. Maghdu tu tak boleh. Kan? Jadi kenalah betul kan? Ghairil maghdubi alaihim. Makna kena ada. Dinas. Allah. Harus suka belajar. Utama tentang sholat. Satu lagi yang paling favourite lah. Walau dhalin. Tengok lepas. Amin. Kena belum siapa paling banyak. Siapa paling banyak. Itu semua ada kan. Dia punya harkat itu ada. Daripada sujud naik atas. Allah. Saya tak sampai tu. Akbar. Kan? Itu sebab. Saya ingat lagi ada arwah. Ustaz Haji Surul bin Miri. Dia salah seorang hakim untuk tilawah kan. Dia perbetulkan banyak. Berfatihah kita pun banyak. Betul. Kita betul kan? Belajar ilmu. Dah lah tak pandai nak duduk belakang imam. Sekali imam kelabu. Dengan dia buta tu. Duduk belakang imam. Berimam terlupa. Kena tolong lah. Kena duduk belakang imam. Dia suruh duduk jauh. Imam lah rabu surah muka mama tengah-tengah ambil bukan awal dan hujung. Kalau hujung tu inna a'tainakal kausar, kalau dia terlupa kat situ boleh kita tolong. Fasal subhanallah, fasal li rabb boleh lah. Tapi takkan orang terlupa 3 biji tu. Ini baca لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. Yang belakang, sudah. Time ni lah kau nak terlupa. Kawan sebelah dah cakap, tolonglah. Aku tak tahu ayat ni. Dia dah. Kau bicara sudah. Mana belajar? Kan? Iya belajar. Mana kita bila belajar tu kita pun sonok ibadah, betul tak? Bawa tu mati pula tengah ibadah, Allah sonok. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Tengok. Tengah sujud mati. Allahu Akbar. Mati. Jangan imam buhara makmum. Kalau imam dalam ingat tengah sujud, jangan main-main. Buhara makmum tu. Allahu Akbar. Habis nyawa imam tengah sujud. Yang makmum ni, Allah. Lama sujud hari ni. Aduh, apa dibaca ke imam ni? Yang seorang ni siap tinggal dah. Allah. Belum lagi weh. Kan? Yang 3 orang tu, seorang tu.
Woi, dipanggil orang sebelah. Lama sujud. Kawan tu jawab, dalam semayang tak boleh cakap. Yang seorang, nasib baik aku tak cakap. Betul. Ya, kena tahulah kan. Yang tu sebab kena belajar. Contohlah, imam tiba-tiba tengah jadi imam tu terkeluar angin yang tidak diundang. Imam tu nahan lah, terkeluar lah. Keluar, contoh. Jadi orang belakang kena buat apa? Imam pun mufarakah keluar. Jadi orang belakang ke depan lah, ganti imam. Langkah dia ke depan. Sambung. Ini dia pula. Batal kontut. Gila orang macam tu. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu? Tak ada ilmu. Kena belajar. Kena belajar. Tak, sebab contoh tadi jamak kasar. Saya pernah bawa ada seorang pakcik. Ada orang pakcik tu saya bawa. Dia ikut saya masa tu, dia sebilik dengan saya. Masa pergi ke Sabah. Lepas tu pakcik, jom kita jamak. Jamak, pakcik tak pandai, tak apa pakcik kita buat. Zuhur dengan asar. Kita buat jamak takdim. Itu asar ni, lepas tu dah habis tu, asar tu dia tanya. So asar ni kita nak buat berapa? Kita dah buat jamak pakcik. Zuhur tadi kita dah buat. So asar tak payah solat lagi dah. Senang macam tu kan. Okay. Maghrib. Bila maghrib tu pula, ni maghrib nak pendekkan apa? Tak, maghrib penuh. Isyak kita potong jadi 2. Senang betul lah. Pakcik tak menambah, pengasih ajar. Esok pagi subuh dia tanya, subuh ni nak combine dengan mana? Dia tanya saya. Kita mungkin gelap, tapi itulah proses ilmu. Ya betul. Kan? Kalau nggak tahu biarlah kita ni ya, supaya terang dia kata, walaupun dosanya nanti subuhnya disatukan dengan doa. Jadi belajar. Ya betul. Yang kedua, kesempurnaan ibadah mestilah ikhlas. Ikhlas ya. Ini yang sulit sekali. Yang ketiga, mencapai kesempurnaan ibadah mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ini semayang nombor ekor jalan tak? Ya betul. Cucu kau berapa dah? 3, kau 5, kau belum ada cucu lagi, kau baru 2, 3502. Jadi kena tu. Dah kena tu yang paling best tu, dia siap belanja je ke masjid. La ilaha illallah. Wah, asam betul. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Kan Nabi ajar dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Niatkanlah kerana Allah. Ada keempat-empat ni, barulah kita boleh mencapai kesempurnaan ibadah. Dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita yang sementara ni memang bukan senang. Bukan senang kita nak istiqamah dalam ibadah. Bukan senang. Ya, betul. Zaman dulu lain. Bukan kata dulu senang, dulu pun susah. Dulu susah disebab faktor sara hidup. Hidup sebuah kata kais pagi makan semalam. Bukan kais pagi makan pagi tu, kais pagi makan semalam. Punya susah. Nak cover balik mana yang semalam yang tak dapat tu. Tapi hidup hari ni cabarannya banyak hiburan. TV 24 jam. Dekat tangan pun ada hiburan. Sana kemari hiburan. Sikit-sikit hiburan kan. Jadi kita kena kuat. 5 ada, insya-Allah selamatlah hidup yang terakhir. 5. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat insya-Allah. Huraiannya ceramah satu lagi. Dah 3 dah ceramah kau dah panggil. Makna yang ikhlas tu kita tak harapkan ganjaran manusia. Betul. Tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Kalau hidup kita mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Betul. Mudah-mudahan dia dapat tolong aku naik pangkat. Kita akan kecewa. Mudah-mudahan dia akan tolong aku dapat ni. Kita akan kecewa. Ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau berserah pada Allah, kita yakin rezeki Allah bagi kat kita. InsyaAllah. Ikhlas. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berubah tu niat dia kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya faham
signal-signal tu saya faham. Ya. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu makna kena berhentilah ceramah tu. Kan? Jadi saya insyaAllah jarang boleh subuh sampai 7.20 ni. Biasa sampai ke 7 ya kan? Ya kan? Jemaahnya udah pada Sini biasa pada subuh udah lama ya. 7.30. Oh, sambung lagi. Adalah kan nak ambil gambar lah apalah kan, tak ada hal, jangan risau. Jangan berebut, saya okey je. Gambar tagak RM10, gambar rebah RM15. Masuk dalam tabung masjid. Saya teringat masa saya pergi Sarawak baru ni. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang perempuan bukan Islam tegur saya. Nak ambil gambar boleh? Tak silap orang ke? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Dia boleh cakap saya Adiputra, sabarlah. Berlari saya dah milik air, tengok taman tu sama tu tengok. Adiputra. Padahal Ustaz Samsul. Malam tu dia tag saya dekat Instagram tu. Bukan Adiputra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof tu tulis. Agaknya malam tu berpuasa lain muka. Ada macam-macam dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Cakap. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Masya Allah. Kan? Ciri khas Ustaz Sepandai-pandai Samsul tupai itu melompat, pantun. akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik masjid kualiti menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, semoga baik itu datang dari Allah SWT, dan kurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Itu sahaja, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Itulah tadi ya, Ustaz Samsul sudah menyampaikan beberapa ilmunya. Ustaz Samsul sudah menyampaikan pentingnya kita belajar, pentingnya kita itu ikhlas, pentingnya kita itu tawakal dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak dan saya kira semuanya itu sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi. Dengan harapan semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat itu menjadikan ilmu yang diberikannya kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, serta menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.